Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before you continue this video, I'd like to tell you that the second volume of our art book, the Book of Illustrated of Quran, can be ordered right now. You can support us by buying this book for your niece and nephew. Link in the description below. Assalamualaikum. Dia datang kepada Nabi SAW dan komplain. Dan ketika dia bercakap dengan beliau SAW, dia mengatakan banyak perkara mengenai suaminya. Dia berkata dia seorang yang tua, dia kurang mempunyai sopan santun. Begitulah wanita ini bermula. Dia lebih muda dari dia, tetapi dia tidak begitu muda. Jadi dia berkata, saya dulu mampu mempunyai anak. Tapi sekarang saya tidak dapat mempunyai anak lagi. Dia fikir saya tidak berharga sekarang. Dan dia memperlakukan saya seperti hamba. Dan wanita ini bahkan terus berkata dalam satu lagi narasi dari kisah yang sama, saya dulu muda dan banyak lelaki ingin mengahwini saya, tapi saya telah memilih dia. Dan tengoklah sekarang macam mana dia memperlakukan saya. Hari ini dia balik rumah, dia sedang marah-marah. Saya membalas katanya, dan ketika saya menjawab kembali, dia memberikan saya komen yang tajam. Dan saya pula lepas tu memberikan komen yang lebih tajam balik kepadanya. By the way, sebilangan daripada anda lelaki yang sudah berkahwin tahu bagaimana rasanya kan? Anda buka mulut, anda mengatakan sesuatu dan anda mendapat balik 10 kali lebih teruk kan? Wanita ini membentak ke arah suaminya dan suaminya sangat kecewa dengan perkara ini. Dia berkata kepada saya, mulai hari ini kamu seperti ibu aku. Itulah yang dikatakan kepadanya. Dan hari ini kamu seperti ibu aku. Dan ini adalah tradisi Arab sebelum Islam. Ini dipanggil zihar. Dan zihar adalah amalan buruk ini di mana apabila anda benar-benar marah pada isteri anda berkata, dari hari ini aku sumpah engkau ni seperti ibu aku. Dan itu bermaksud, saya tidak akan lagi mengadakan apa-apa jenis hubungan dengan kamu. Kerana saya sekarang memikirkan kamu seperti ibu saya ni. Mustahil untuk kamu dan saya untuk bersama. Dan itu bermakna mereka tidak boleh bersama. Okey, jadi ini seperti cara yang lebih buruk dari penceraian. Dan ini adalah sesuatu yang biasa mereka katakan sebelum Islam. Jadi si suaminya mengatakan itu kepadanya dan kemudian suaminya pergi. Wanita ini berkata dia bersama rakan-rakannya selama 1 jam macam itu, lepas tu dia balik. Dan dia mahu mendekati saya dan saya berkata, tidak, kamu tidak boleh mendekati saya sehingga Allah dan Rasulnya membuat keputusan. Kerana kamu tu telah mengatakan apa yang telah kamu katakan. Saya tidak akan membiarkan kamu menyentuh saya lagi sehingga saya bercakap dengan Nabi SAW. Jadi dia datang kepada Nabi SAW. Dan dia berkata, itulah yang suami aku katakan, apa yang patut kita buat? Dan Nabi SAW mulanya berkata, aku tidak mempunyai wahyu untuk menjawab ini. Al-Quran ada bercakap mengenai penceraian, talak. Tapi ia tidak membincangkan lagi, dari hari ini kamu ibu saya. Kan? Quran belum menerangkan masalah itu. Sekurang-kurangnya belum lagi lah. Jadi Nabi SAW tidak mempunyai jawapan untuknya. Tetapi berdasarkan apa yang dapat diberitahu oleh Nabi SAW, beliau sendiri SAW dalam pendapatnya mengatakan kepada wanita ini, dari sejauh yang aku dapat lihat, harumti alaihi, kamu menjadi haram untuknya. Kamu tidak boleh lagi bersamanya. Aku tidak mengatakan bahawa aku tahu jawapannya, tetapi ini hanya pendapat aku. Nabi SAW tidak memberikan fatwa kepadanya. Inilah yang aku fikirkan. Dan wanita ini berkata, maqala talak. Dia berkata, tetapi dia tidak mengatakan cerai. Jadi dia mula berdebat dengan Nabi SAW. Saksi dari peristiwa ini mengatakan bahawa dia pergi ke hulu ke hilir dengan berdebat dengan Rasulullah SAW dan dia sebenarnya semakin kecewa dengan Rasulullah SAW. Dan ketika nada suaranya semakin kuat, anda tahu tak, tidak ada yang datang dan bercakap kepada Nabi SAW seperti itu. Di tempat lain dalam Al-Quran di Suratul Hujurat, kita semua telah belajar bahawa jika anda mengangkat suara anda di atas suara Nabi SAW atau anda memanggilnya seperti anda memanggil orang lain, wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sekiranya anda memanggil Nabi SAW seperti anda memanggil orang lain, kan sekiranya saya melihat salah seorang rakan saya dan berkata, hey bro, sini sekejap. Hey Karim, sini sekejap. Tapi jika seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, hey Muhammad, kami ingin bercakap dengan kamu.
Sekiranya anda melakukan walaupun macam itu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, jangan berani kamu bercakap dengannya seperti itu, kerana semua perbuatan amal baik kamu akan diambil pergi, akan disita. Tak kira anda telah bertempur di Badar, atau anda membuat hijrah, atau anda menghabiskan semua duit anda dalam amal, semua itu akan hilang kerana anda bercakap dengan Nabi SAW seperti itu. Kerana anda bersikap santai dengan Rasulullah SAW, tak boleh. Tapi wanita ini menaikkan suaranya dan dia berdebat dengan beliau SAW. Dia berdebat dengan beliau. Ke hulu ke hilir berdebat. Okey, mari kita fahami sesuatu. Kadang-kadang Nabi SAW bahkan tidak mengatakan sesuatu dari wahyu. Kadang-kadang dia memberikan pendapatnya sendiri. Ada beberapa orang biasa berkebun dan mereka berpengalaman dalam berkebun dan bertani dan mereka mempunyai cara tertentu bahawa mereka menanam tanaman mereka. Dan Nabi SAW sedang melintasi mereka dan beliau berkata, mengapa kamu melakukan itu? Mereka berkata, ya Rasulullah, ini adalah bagaimana kita menanam tanaman. Beliau berkata, itu tak masuk akal bagi saya. Dan beliau hanya seperti mengkritiknya sikit. Tetapi beliau bukan tukang kebun dan beliau bukan petani. Beliau hanya mengatakannya saja. Dan mereka berhenti menanam tanaman mereka dengan cara mereka sendiri. Dan tahun berikutnya tanaman tidak tumbuh. Dan mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa kamu kata macam tu? Beliau berkata, saya tak suruh kamu untuk melakukan itu. Antum a'lamu bi umuri dinyakum. Kamu lebih tahu mengenai perihal kamu. Dengan kata lain, ketika Nabi SAW malah mengatakan sesuatu sekali, sedikit pun, tiada siapa yang akan membantah beliau SAW. Mereka hanya melakukannya, walaupun beliau tidak menyuruh mereka melakukannya. Dan dalam kes ini, wanita ini, walaupun dia mendengar pendapat Nabi SAW, dia berkata, tapi tak, dia tidak mengucapkan penceraian. Saya tidak fahamlah jawapan ini. Ketika Nabi SAW tidak mempunyai jawapan yang dia mahukan, dan dia cuba menjelaskan kepada beliau, kami mempunyai anak, dan kemudian dia mengatakan bahawa sekiranya saya meninggalkan anak-anak ini bersama suami saya, mereka akan mati. Dia tidak tahu menjaga anak-anak. Dia sangat teruk, tak reti melayan anak-anak. Dia teruk dengan saya. Tapi dia juga teruk untuk anak-anak. Dia tidak dapat menjaga mereka. Dan jika saya tidak dapat bersamanya lagi dan anak-anak ini ada di rumah, anak-anak ini lebih baik mati. Dan kemudian dia berkata, tetapi jika saya menjaga anak-anak dengan saya pula, mereka akan mati kelaparan. Saya tidak mempunyai kemampuan kaedah untuk menyediakan mereka. Kami tidak boleh memecahkan keluarga ini. Inilah masalah yang dia kemukakan kepada Nabi SAW. Dan beliau SAW tidak mempunyai jawapan. Dan Allah Azza wa Jal kemudian wahyukan keempat-empat ayah ini. Kerana ada beberapa perkara di sini yang harus kita bawa selama-lamanya bersama kita. Seperti Allah Azza wa Jal memutuskan bahawa kisah ini harus menjadi sebahagian daripada apa yang kita baca sehingga hari penghakiman sebagai satu hikmah. Terdapat beberapa pelajaran yang kekal abadi di dalam ni yang perlu diingat oleh semua orang, sebab itulah Allah Azza wa Jal membuat kita mengingati kisah ini. Subhanallah.